Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dalam rancangan program TV Al-Muttaqin. Dan sekarang kita masih lagi membahaskan dan membincangkan berkenaan tajuk mengenai surah Yasin. Baik, yang berbahagia Profesor, apakah sebenarnya mesej yang Allah SWT hendak sampaikan kepada manusia melalui surah Yasin? Saudara bersih berhubung dengan mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak sampaikan kepada manusia melalui ayat-ayat Al-Quran masuk surah Yasin ini, kita harus melihat dari beberapa sudut. Yang pertama, kita boleh mengatakan bahawa Al-Quran yang diturunkan itu bukan hanya untuk dibaca. Baca walaupun dapat pahala, tapi bukan hanya itu. Dibaca dan dipahami dan diamalkan. Itu dia punya prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran. Walaupun bacaan itu mendapat pahala. Oleh kerana memikirkan surah Yasin ini satu surah yang mempunyai fadilah yang sangat banyak, seperti mana disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, seperti mana kita sebutkan, masyarakat Islam khususnya Melayu di Nusantara menggunakan surah Yasin ini berbagai-bagai tujuan. Untuk contohnya dalam seperti mana yang kita katakan dalam fasa pertama tadi. Tetapi oleh kerana tidak melihat pada konsep yang lebih luas, masyarakat Melayu walaupun dia baca Yasin lebih daripada 500 tahun, keadaan tidak berubah keadaan mereka itu dari aspek keilmuan, aspek ekonomi dan kemasyarakatan serta lain-lain. Tidak banyak berubah. Tapi dari segi akidah itu natap. Dan mereka mengatakan surah Yasin ini sebagai satu surah seperti kita sebutkan tadi, keramat. Mereka itu nak usaha juga baca Yasin ini. Pada satu ketika dulu di Yasin ini ditulis dalam bahasa Romi. Jadi bila sebut dalam bahasa Romi, itu sudah lari maknanya. Misalnya fi zilalin 'ala al-qara'ib muttaqin. Ditulis dalam bahasa Romi fi zilal Z-I-L-A-L, fi zilalin L-I-N, fi zilalin 'ala al-qara'ib. Jadi zilal maknanya naungan, bayangan. Tapi kalau zilal maknanya licin. Jadi kalau itu tak guna baca Yasin, sebab sampai di akhirat esok dia tak boleh jalan, dia akan licin dengan Allah. Itu bahaya. Kemudian beberapa yang lain itu ini misalnya la yubsirun, tidak dapat melihat. Tapi kalau ditulis Rumi la yubsirun, la yubsirun, la yubsirun disebut dengan sin. Kalau la yubsirun buta, tidak lihat. Tapi kalau la yubsirun tak kena penyakit puasa. Dan inilah yang ada. Sebab itu kita menentang keras usaha-usaha walaupun mereka menerima surah Yasin sebagai surah keramat, tapi kita tidak boleh mengizinkan atau membiarkan surah ini ditulis dalam huruf lain selain pada huruf Arab. Satu perkara yang cukup besar bahayanya kalau kita meneruskan. Jadi usaha kita, peranan kita ialah mempertahankan huruf Jawi. Dan huruf Jawi ini adalah adunan daripada huruf Al-Quran yang ditambah pokok pada beberapa huruf seperti jim, tambah lagi 2 titik jadi ca. Jadi boleh kita cari cawan yang tidak ada bahasa Arab. Ain, ghain, tambah 2 titik jadi nga. Boleh menghijab perkataan bunga, ya, singa dan sebagainya. Fa itu ditambah 2 titik, pa, pokok, pisang dan sebagainya. Itu usaha cukup besar yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Tapi mereka tidak sempat untuk menerapkan semua mesej yang yang terdapat dalam surah Yasin ini, kerana keadaan masyarakat daripada bukan Islam baru beratus tahun dalam jiwa mereka dengan
kepercayaan Hindu dan sebagainya itu bukan satu hal yang benar. Maka sekarang ini kita harus berusaha untuk mendedahkan signifikan yang ada dalam surah Yasin itu supaya masyarakat dapat mengenal. Antara mesejnya ialah supaya umat Islam yang membaca surah Yasin itu mengetahui dengan jelas tentang konsep sejarah yang terdapat dalam surah Yasin, konsep ilmu, konsep sains yang terdapat dalam surah Yasin, dan akidah serta lain-lain yang semuanya terangkum dalam surah Yasin. Mungkin kita akan membuat penjelasan ini dalam beberapa ayat yang terdapat, misalnya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Itu mendedahkan tentang konsep tribulasi perjuangan Rasulullah SAW. Sebab Yasin itu, perkataan Yasin, dia adalah antara ahli tafsir menyatakan perkataan Yasin itu ialah nama timbangan yang diberi Allah kepada Muhammad SAW. Baginda selain daripada nama Muhammad, nama Ahmad, Muddathir, Taha, Muzammil, dan termasuk Abdullah dan Yasin. Ada 7 nama lain. Jadi Yasin, satu belayan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW selepas baginda menghadapi suatu ancaman yang hampir nyawanya sendiri akan melayang. Jadi begitu berat perjuangan yang ditanggung, sehingga yang mengadu kepada Tuhan, illam yakun bika radun alayya fala ubali. Kalau sekiranya engkau tidak murka ya Allah kepada fala ubali, aku tak akan teruskan perjuangan. Walakin afiyataka hiya usahli, tapi aku yakin ya Allah, pintu rahmatmu untuk menolong aku meneruskan perjuangan ini sangatlah. Itulah hadis. Sehingga akhirnya surah ini diturunkan. Yasin, pelayan Allah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang berhikmah ini. Innaka laminal muslimin, engkau pasti adalah merupakan seorang rasul, ya, rasul yang akan diutuskan untuk manusia. Jadi suatu pengukuhan yang diberi dengan itu Rasulullah, semangatnya walaupun apa juga rintangan, halangan, cacian, makian, maki, hamun dan sebagainya yang dihadapi oleh baginda, mereka tak kisah, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi keyakinan yang cukup mantap ke dalam hatinya. Innaka laminal mursalin, dan ala siratal mustaqim. Perjuangan ini benar. Agama Islam ini telah agama yang benar, Tanzil al-Aziz al-Rahim, dan agama ini bukan rekaan manusia, tetapi ia adalah agama yang diturunkan oleh Allah yang Maha Gagah Perkasa lagi Maha Bijaksana, Maha Ngasih dan Hidayah. Itulah fasa yang pertama, jadi menjelaskan tentang tribulasi perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian diberikan pula sejarah perjuangan yang dihadapi oleh Rasul-Rasul sebelumnya, Rasul-Rasul sebelum baginda itu, dan mereka ini dalam misalnya wadrib lahum matalan ashabal qaryati iz ja'al mursalun. Satu contoh, satu ketika di sebuah kampung 3 orang rasul, 1 pengikut, dan rasul itu dibunuh dan pengikut ini dibunuh sampai menjatuh, dibelah dan gergaji kepalanya hidup-hidup. Itu teruk ataupun resesaan golongan ini dalam meneruskan perjuangan. Tidak mudah. Tidak mudah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, selain daripada bukti-bukti sejarah yang menunjukkan tribulasi perjuangan Rasul-Rasul dulu kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya yang mendukung wadah perjuangan Islam ini, mereka mesti yakin bahawa suatu ancaman akan dihadapi oleh mereka
satu ancaman yang cukup besar, dan mereka mesti sedar bahawa ini adalah merupakan memerlukan satu pengorbanan yang tinggi. Itu diantara yang pertama. Yang kedua, bukti saintifik. Setelah mantap dengan bukti-bukti sejarah ini, saintifik, dari segi saintifiknya, misalnya wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Satu bukti lagi buat kamu ialah planet bumi pada peringkat awalnya ia hanyalah merupakan sebuah planet yang mati. Ahyainaha, setelah itu kami ubah menjadi sebuah planet yang hidup. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, dan dapat mengeluarkan habban kubur atau bijirin-bijirin hasil daripada bijirin yang tumbuh di bumi itu, kemudian dihasilkan di bumi itu dapat kami makan. Ini bukti saintifik yang jelas. Kita lihat bumi, perkataan Allah terlalu banyak disebut dalam Al-Quran. Selain pada surah Yasin ini, banyak lagi surah-surah yang lainnya samawati wal ardh. Jadi al-ardh, bumi yang kita hidup ini, yang kita hidup di atasnya ini, asalnya ialah batu induk, tidak ada apa-apa. Batu induk. Ahyaina, kemudian tukar daripada planet mati itu kepada planet hidup ataupun planet air, planet hidup yang terdapat di atas muka bumi ini, benda hidup dan benda bukan hidup, dan untuk diwarisi kepada manusia khususnya. Di proses itu, proses pertukaran daripada planet mati kepada planet hidup mengambil masa yang cukup panjang. Yang Allah katakan kami dengan fisik tadi ayat dalam masa 6 hari. Dalam masa 6 hari. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratqan fa fatabnahuma. Dan mulanya satu teori mengenai macam mana bumi terbentuk dan sebagainya. Itu banyak teori lah. Semula dia katakan kosmos alam ini merupakan satu debu yang mempunyai kumin-kumin halus, ya. Satu piring yang berbentuk piring angkasa yang sangat besar. Begitu saja tak tahu lepas itu ya, perubahan berlaku, kemudian dia membeku, kemudian lepas itu adalah pusingan yang kuat, ada keretakan semua, kemudian berpecah. Itu teori sains demikian. Tapi Al-Quran telah menyebutkan, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardh kanata ratqan fa fataqnahuma. Adakah orang-orang kafir itu tidak berfikir tentang kekuasaan Allah yang menjadikan langit dan bumi itu pada peringkat awalnya kedua-duanya adalah sebati. Ratqan fa fataqnahuma, selepas daripada itu kami, dan Allah memisahkan. Ini teori yang dibuat oleh ahli-ahli kaji, ahli-ahli sains tentang mengkaji bumi dan sebagainya. Mereka tidak melihat ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat yang lain, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah kamu sanggup mengkufuri Tuhan yang mencipta bumi ini hanya dalam masa 2 hari? 2 hari sahaja. Dan adakah kamu sanggup mempersekutukannya dengan yang lain, sedangkan dialah sahaja Tuhan yang layak disembah oleh semua makhluknya. Dialah yang menciptakan gunung ganang di atas muka bumi ini, dan dialah juga yang menyediakan segala apa yang diperlukan oleh penduduk bumi ini bagi menjamin rezeki mereka di mana-mana saja. Semuanya itu diciptakannya selama 4 hari. Penjelasan ini diberi sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Jadi perubahan daripada batu induk ardul maitah kepada
planet hidup itu mengikut ayat ini ialah semasa 2 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin. Thumma istawa 'ala al-'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tadhakkarun. Allah menjadikan langit dan bumi serta apa yang ada di dalam kedua-duanya hanya selama 6 hari saja. Jadi 6 hari. Konsep hari adalah berbeza. Sebab 6 hari itu adakah kita boleh katakan 6 hari itu mengikut hari hitungan kita 24 jam satu hari? Dia konsep lain. Sebab inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'malun. Dia kata 6 hari, satu hari di sisi Allah bersamaan dengan 1000 tahun mengikut hitungan kamu. Jadi, dan tahun itu masih relatif. Sebab tahun di bumi ialah 365 hari satu tahun. Tapi kalau tahun di planet Neptune lebih lama, hampir 175 tahun bumi mau 1 tahun. Tapi kalau tahun di galaksi 225 juta tahun bumi baru 1 tahun. Jadi apakah dia kata sittati ayyam ini perubahan daripada planet hidup pada planet mati kepada planet hidup itu bermakna dia 6 hari itu adakah bermaksudnya 6 hari itulah 6 bilion tahun. Allah. Sebab konsep kita tengok 6 bilion tahun. Sebab saintis menjangkakan bahawa umur dunia kita sekarang ini selama 5 bilion tahun, hampir 6 bilion tahun. Itu kajian saintis. Jadi Allah telah menjelaskan ini dengan visi tetiayam. Dan itu bermakna 6.000 juta tahun berasaskan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'malun. Sehari di sisi Allah ka'alfi sanatin, seolah-olah 1000 tahun mengikut tanggapan. Itulah di antara lain yang menunjukkan tentang selain daripada bukti sejarah yang menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW ini, iaitulah bukti-bukti sains. Terlalu banyak lah. Kemudian dari segi sains juga, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ayat ini menjelaskan bahawa kalau sekiranya kita buat kajian Bismi Rabbik bermula daripada nama Tuhan, maka sudah pasti apabila kita mendapat natijahnya kita akan cukup tertegun. Lalu orang yang beriman itu apabila dia buat kajian yang dapat finding dia, natijahnya, dia akan berkata Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Allah ya Tuhan, Engkau tidak jadikan amal ini sia-sia. Subhanak, Engkaulah Tuhan yang Maha Suci. Faqina 'adzaban nar, maka jauhkanlah kami daripada siksaan neraka. Kita lihat lagi dalam ayat 34-35 dalam surah ini. Waja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabin fajjarna fiha min al-'uyun liyakulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Sebab menjadi bumi ini dibuka menjadi planet hidup, ada air, ada tanah dan sebagainya. Bagaimana boleh berlakunya tanah, ya, tanah yang dalam satu bahasa Arab disebut turab itu. Bagaimana boleh berlaku tanah ini dalam proses ribuan tahun itu? Ya itulah dengan luluh hawa dan matahari, air, hujan dan sebagainya, dan bahan-bahan yang mati seperti mana kulit kerang dan sebagainya itu boleh bertukar menjadi tanah. Saya baru-baru buat satu eksperimen. Jadi kalau di Kedah dipanggil lala ni, dia tak tahu lala kan tak kecil. Dia ringan saja, 1 kilo tu dia, 1 kilo. Jadi saya juga pelihara itik. Jadi saya tengok itik saya ni, dia duk makan bulu kawan. Sebab dia kurang kalsium. Ya, dia satu cara
Itulah kenapa kita kembali makan kulit sipu untuk gantikan dia sebab ada kalsium situ. Jadi nak bagi makan itu payah blend. Orang blend. Yang mengajarkan saya, apabila kita blend itu, mula-mula dia ringan, tapi bila blend jadi betul-betul macam pasir lah. Jadi pasir dan timbangan yang berat. Itu satu percubaan eksperimen baru saya lah, walaupun saya bukan saintis, dan barulah saya terfikir itulah tanah-tanah dengan agen-agen yang dicipta oleh Tuhan, macam benar-benar mati itu proses-prosesnya bila tahun, maka terbentuklah tanah di atas permukaan batu induk yang dikata Allahul Maitah, sehingga terjadi bumi yang hidup ini. Dan selepas dia menjadi bumi hidup, ja'alna fiha jannati, kami jadikan pula, ciptakan pula jannat wa a'nab min nakhilin wa a'nabin, kebun-kebun yang terdiri daripada pokok nakhil palma. Dalam terjemahan itu bukan nakhil, bukan kurma, tapi pokok nakhil ini, spesies nakhil ini termasuk kelapa sawit. Itu nakhil palma wa a'nabin, dan anggur. Wa fajjarna fiha min al-'uyun, dan kami pancarkan di atas muka bumi ini banyak mata-mata air. Mata air bagi menumbuhkan pohon-pohon yang ditanam itu. Tujuannya dia kulu min tamari, supaya mereka dapat memakan sebagian daripada buah-buahan. Wa ma amilatu aydihim afala yashkurun, dan hasil tanaman yang mereka usahakan. Jadi apakah itu masih tidak pantas untuk kamu bersyukur kepada Allah? Itu satu cetusan bagi membentuk kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir. Jadi kalau tak ada semua ini boleh adakah mampu kita hidup? Di proses perkataan nakhil wa a'nab dalam ayat yang ke-34 surah Yasin ini, Allah menyebut perkataan nakhil wa a'nab, yaitu ladang-ladang kurma dan anggur. Ini tentu ada signifikannya, tentu ada hikmahnya. Kesemua kurma ataupun nama saintifiknya ialah Pinus mellifera dalam bahasa saintifik, ialah tumbuhan asli benua Asia dan Afrika, kira-kira 40,000 tahun yang lalu di pokok kurma. Dan kalau kita tengoklah, pokok kurma hanya ditanam di lembah-lembah sungai Furat dan sungai Dajlah, tetapi pada hari ini ia ditanam di beberapa kawasan bergurun di Amerika Syarikat, seperti di lembah Coachella di California Selatan, Colorado, dan beberapa tempat yang lain di Arizona dan lain-lain. Tapi pada asalnya ialah pohon ini ialah pohon daripada tanah Sungai, tanah Arab. Kemudian bagaimana kurma ini? Kurma itu dia ada bunga kan? Macam mana dia boleh nak pokok? Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan pokok-pokok ini dan berbunga. Kemudian bunga dia ada dua jenis. Satu bunga yang kering. Bunga yang kering ini percantuman debunganya ataupun talfih, lawaqi wa arsalna riyah lawaqi, bagi mencantumkan debunga jantan dan bunga betina bagi pokok-pokok yang melahirkan bunga-bunga kering ini, iaitulah persenyawaan melalui angin. Satu keajaiban. Kadang-kadang pokok ni di sini tapi dia tumbuh di tempat yang lain itu bagaimana pertemuan berbunga daripada sini dengan Amman ataupun di Mesir, mungkin tumbuh di Malaysia ataupun di mana, sebab melalui lawak di atas kita ini, di udara ini terdapat tidak terkira banyaknya bunga-bunga itu. Tetapi bagaimana boleh bercantum? Ya, tiba-tiba pokok di satu negeri dengan satu negeri yang jarak jauh, dengan bila ditiup oleh angin ini, debunga A akan bercantum dengan debunga A yang jantan ini, yang betina, lihat A jantan ini dengan A betina, dia akan macam ada satu tu
Dia ambil yang itu saja. Padahal banyak. Tapi dia tahu dia ambil itu. Maka berlaku dijatuhkan. Dia tidak akan pergi kepada B. Ini satu keajaiban seolah pendidikan yang dilakukan. Itu satu lawakan. Tapi bagi pohon kurma ini, dia dicantum melalui dengan melalui pencantuman yang dibuat oleh manusia lah. Sebab itu kalau tanam pokok kurma kan dia akan potong bunga betina itu, bunga jantan kita letak di bawah di atas bunga, sudah cepu di bunga jantan itu, kita tengok pokok kurma. Jadi apabila di bunga ini jatuh itu dia akan berbuah. Berlaku pada satu ketika Rasulullah melihat orang sedang mencantum di bunga kurma ini. Rasulullah katakan, mengapa lakukan demikian? Wa arsalna riha ala waqi'. Biar angin saja. Jadi tuan kebun ini pada tahun itu dia tak buat pencantuman. Akhirnya didapati bahawasanya produk dia terlalu merosot pada tahun itu. Jadi pergi minta maaf. Bertemu Rasulullah SAW ceritakan hal ini. Maka Rasulullah kata, antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih dunia kamu lebih tahu dan lakukan seperti mereka melakukan ini. Dan ada setengah percantuman itu dilakukan oleh dengan serangga yang bunga-bunga yang melekit ini, serangga-serangga seperti lebah dan kumbang dan sebagainya, di percantuman antara bunga dan bunga itu, maka dilakukan melahirkan buah. Okey, Profesor. Kita nampak di sini maksudnya kaitan surah Yasin dengan kaitannya dengan sains itu amat mungkin erat lah, ya, yang kita dapat persikan di situ. Jadi pada para penonton sekalian, bahwasanya apa yang kita dapat daripada huraian yang bagi Profesor tadi, bahwasanya kaitan surah Yasin ataupun Al-Quran itu sendiri dengan sains amat erat. Jadi untuk pengetahuan para penonton sekalian, apa yang kita bincang pada hari ini ialah merupakan salah satu tajuk ataupun salah satu hasil karya yang telah dihasilkan oleh Yang Bahagia Profesor, iaitu yang bertajuk Tafsir Surah Yasin dari Perspektif Sains dan Sejarah. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita pada tajuk pada kali ini dengan kita berehat sebentar dan akan kembali selepas ini insyaAllah.